KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi video yang tular memaparkan kejadian seorang pelajar sebuah sekolah rendah di Besut Terengganu dipercayai menjadi mangsa buli. Video yang mula tular sejak tengah hari tadi memaparkan seorang murid lelaki ditumbuk dan ditendang sekurang-kurangnya 3 murid sambil dirakam seorang murid lain. Kejadian dipercayai berlaku Selasa lalu pada waktu rehat di sekolah berkenaan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Syafruddin Ali Husin ketika dihubungi berkata satu laporan polis telah dibuat oleh ibu mangsa sebaik saja tahu mengenai kejadian itu. Mangsa telah diberi kaunseling oleh pihak sekolah serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD Besut bagi meminimumkan kesan negatif emosi mangsa akibat kes itu. Katanya mangsa telah dibuli oleh rakan sekelasnya sendiri. Punca sebenar kejadian buli itu masih dalam siasatan pihak polis. Hanif, main sini. Kamu main sini. Kamu ada buat salah hari ini kan? Tak ada, cikgu. Cikgu ada terima aduan hari ini. Kamu ada mengugut murid, minta duit dari murid lain kan? Tak ada, cikgu. Tak pernah, cikgu. Ada 2-3 orang yang dah mengadu pada cikgu ni kamu minta duit mereka. Ya ke, cikgu? Siapa tu, cikgu? Hari ini Bella. Bella kata kamu minta duit dia RM2 hari ni kan? Tak ada, cikgu. Saya ambil RM1 saja. Tu ambillah juga namanya. Walaupun RM1, kamu tetap ambil duit orang. Tapi cikgu, saya lapar. Mana boleh ambil duit orang walaupun kamu lapar? Kamu tak boleh buat macam tu. Tu bully namanya. Oh, tapi saya lapar sangat, cikgu, tadi. Saya ambil RM1 saja. Kamu ni Hanif, tak boleh. Kalau kamu buat macam tu, mula-mula kamu minta sikit. Esok kamu minta lagi. Lepas tu kamu minta lagi. Lama-lama kamu akan jadi melakukan perkara yang lebih besar macam yang dalam berita kita tengok tadi. Kamu nak jadi macam tu, kena tangkap di polis. Tak nak, cikgu. Tak nak, cikgu. Kalau tak nak, lain kali jangan buat lagi tau. Baiklah, saya... Lain kali kalau Hanif lapar, bagi tahu cikgu. Baik, saya minta maaf, cikgu. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Harap-harap pagi di sana seperti pagi di sini ceria-ceria dan semuanya sihat di rumah ya. Hari ini anda bersama saya Hanif Shaun di Teras Didik TV KPM dan hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan, dan tentunya jika kita membincangkan mengenai kesihatan, mungkin antara topik yang paling hangat sekarang ialah mengenai COVID-19. Betul tak? Kalau kita bincangkan mengenai COVID-19 juga, kita haruslah menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat di dunia ini untuk sama-sama mengurangkan angka-angka COVID-19 begitu. Bagaimana kita lakukan? 3 cara mudah. Yang pertama, memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, jika keluar dan ada orang lain di sebelah anda, pastikan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dan orang seterusnya. Yang ketiga, yang paling senang, kebersihan diri itu sangat penting. Asasnya kita basuh dengan tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Jika tak ada, jangan khawatir, gunakan gel pembasmi kuman. Tadi kan pada awal tadi kita sudah saksikan siapa cikgu kita. Kita sudah juga tengok kenapa saya ambil duit RM1 daripada orang tadi kan. Tentunya hari ini saya temani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Norizan Diamond dari seorang guru pendidikan kesihatan dari SK Batu 10 Lekir Perak. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri? Okey, Assalamualaikum. Nama cikgu ialah Puan Norizan binti Diamond, cikgu dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir Setiawan Perak. Baik, cikgu. Cikgu, sebelum kita betul-betul mulakan lagi, sebab hari ini kita nak sama-sama belajar pendidikan kesihatan, saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Sama-sama kita mematuhi SOP, cikgu. Kita mengekalkan tangan kita bersih. Ya, yang sapu secukupnya. Betul tak, cikgu? Celah-celah jari sehingga ke pergelangan tangan dan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Cikgu, baiklah. Hari ini apa yang kita nak belajar ni dalam pendidikan kesihatan? Tadi kita dah tengok berita kan. Betul. Lepas tu kita pun dah Hanif tadi pun cikgu dah tegur atas kesalahan apa tadi. Minta jadi maaf, hari cikgu, ini jadi hari ini kita nak belajar tajuk tentang buli. Tentang buli.
Bully ni sangat penting diajar di sekolah ya, sebab dia adalah satu isu yang global ya, di mana-mana sekolah pun di dunia ini berlaku bully. Jadi Betul, cikgu. hari ini kita mengajar bully, cikgu nak ajar bully supaya di akhir pembelajaran nanti murid-murid kita, terutamanya murid-murid di sekolah rendah, tahu apa itu bully, apa itu maksud bully, siapa itu pembuli dan siapa mangsa bully. Murid juga akan tahu apa itu jenis-jenis bully dan seterusnya murid juga tahu menerangkan kesan perbuatan bully kepada pembuli dan juga mangsa bully. Betul. Cikgu juga mengharapkan di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada perbuatan bully dan seterusnya dapat mengelak mengetahui cara bagaimana mengelak daripada membuli dan dibuli. Betul cikgu, saya rasa itu sangat penting kerana kita kena memahami konsep buli ini dan mengatakan tidak. Seperti yang cikgu katakan kan? Ya. Baik cikgu, sebenarnya hari ini bukan kita berdua saja. Kita ditemani juga oleh murid-murid dalam talian. Kita ada 6 murid-murid dalam talian. Cuba lambai sikit dekat abang. Saya pasti semuanya ceria-ceria selalu. Baiklah, abang akan sebutkan nama satu persatu. Sila perkenalkan diri. Kita bermula dengan murid dari SK Batu 10 iaitu Ahmad Zainul. Assalamualaikum Cikgu Nuriddin dan Abang Hanif. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Zainal Adib dan Zainal Abidin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir. Boleh panggil saya Adib. Terima kasih. Terima kasih Adib. Seterusnya kita juga ada Iqlil Yusra. Assalamualaikum Cikgu Nuriddin dan Abang Hanif. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Awa binti Muhammad Nasir. Saya dari SK Batu 10 Lekir. Panggil saya Iqlil. Terima kasih. Terima kasih Iqlil. Kedua-duanya dari SK Batu 10. Seterusnya murid dari SK Methodist ACS Setiawan Perak iaitu Dini Seri Andilia. Assalamualaikum Cikgu Nuriddin dan Abang Hanif. Nama Waalaikumsalam. saya Dini Seri Andilia binti Muhammad Azim. Saya dari SK Methodist ACS Setiawan. Boleh panggil saya Seri. Terima kasih. Terima kasih Sri. Seterusnya kita juga ada dari SK Methodist Air Tawar Setiawan Perak iaitu Muhammad Adam Ashraf. Assalamualaikum Cikgu Nuriddin dan Abang Hanif. Nama saya Muhammad Adam Ashraf bin Muhammad Daud. Saya dari SK Methodist Air Tawar. Boleh panggil saya Adam. Terima kasih. Terima kasih Adam. Kita juga ada murid dari SK Lumut Perak iaitu Muhammad Ryan. Assalamualaikum Cikgu Nuriddin dan Abang Hanif. Saya Muhammad Ryan Rizki bin Muhammad Taufik. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Lumut. Boleh panggil saya Ryan. Terima kasih. Terima kasih Ryan. Dan yang terakhir kita ada dari SK Seri Selamat iaitu Muhammad Zarif. Assalamualaikum Cikgu Nuriddin dan Abang Hanif. Nama saya Muhammad Zarif Ryan bin Ahmad Nazir. Saya dari SK Seri Selamat Setiawan. Boleh panggil saya Zarif. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah murid-murid dan talian ni cikgu, saya suka betul mereka begitu bertenaga hari ini. Ya. Cikgu, dan saya pasti murid-murid dan talian juga murid-murid di rumah tertanya-tanya. Apa maksud bully ni cikgu? Saya pun dari tadi saya tanya. Cikgu akan terangkan apa itu maksud bully. Okey. Ada tak antara murid-murid ni yang tahu apa tu maksud bully atau pernah dengar perkataan bully ataupun pernah dibuli ataupun pernah mengalami melihat dalam televisyen ke dalam cerita-cerita tentang bully? Okey Zarif. Ya Zarif. Maksud Apa bully tu macam mengasari orang lain. Contohnya pukul orang tu. Dia nak tunjuk, pembuli tu nak tunjuk dia lagi kuat daripada orang lain. Okey. Zarif dah terangkan Betul juga. apa itu maksud bully. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey, bully maksudnya ialah perbuatan atau perkataan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja. Kita kena ingat ya, dia dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu dia bukan bully. Betul. Mungkin terlanggar kan, jalan-jalan terlanggar. Oh, itu bukan bully lah. Dia ini secara sengaja. Tujuannya untuk menyakitkan hati orang yang dibuli itulah. Okey, dan selalunya perbuatan ini dilakukan berulang kali.
Okey, berulang kali. Hari ni buat, esok buat lagi, esok buat lagi. Itu tujuan maksud bully ya. Maksud Betul bully. juga. Dia ada 3 kata kunci di situ. Dia mesti dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja. Lepas tu untuk menyakitkan, betul, menyakitkan hati, dan yang ketiga berulang. Itu maksud bully. Okey? Apa itu pembuli? Okey, pembuli ya. Siapa pembuli ni cikgu? Pembuli ni orang yang melakukan bully itulah. Dia lah orang yang menendang, dia lah yang menyepok, dia lah yang memukul, yang menumbuk dia semua lah. tadi ya. Dia lah. Baiklah. Semua dia. Apa sahaja perbuatan bully itu dilakukan oleh pembuli. Okey, seterusnya mangsa bully tu siapa pula? Mangsa bully tu orang yang kena bully lah. Yang dipukul, yang ditendang. Ya, dia lah yang dipukul, yang ditendang, yang dilukakan, yang disakitkan hatinya. Dia lah kesian sangat dekat mangsa bully ni. Betul, disakitkan hati, disakitkan fizikal juga saya pasti dengan keadaan mental juga cikgu. Sangat terganggu. Kita sangat bersimpati dengan mangsa bully ni sebab dalam apa-apa kejadian pun dia yang akan menerima kesan yang lebih teruk. Betul cikgu. Okey. Baiklah cikgu, saya pasti cikgu ada tugasan untuk nak berikan kepada murid-murid kita dalam talian. Okey, murid-murid dalam talian, cikgu nak kamu senaraikan perbuatan bully yang pernah kamu dengar ataupun pernah kamu lihat ataupun yang pernah kamu tahu dalam bentuk peta bulatan ya. Boleh murid-murid? Kamu senaraikan apa yang kamu tahu tentang perbuatan bully. Okey. Baiklah, so murid-murid akan melakukan tugasan ini dalam peta bulatan seperti yang cikgu katakan, akan senaraikan perbuatan bully yang pernah diperhatikan ataupun yang mungkin pernah mengalami, harap-harap tidak, ataupun yang mungkin boleh difikirkan. Ya. Dan saya pasti sambil murid-murid dan talian buat, murid-murid di rumah juga mungkin boleh lakukan sama-sama, dan jangan ke mana-mana tau, sebab kejap lagi kita nak tengok tugasan ni, jawapan-jawapannya juga apakah jenis-jenis bully. Ya cikgu. Jangan ke mana, terus bersama kami di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Buli merupakan salah laku yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah, khasnya dalam kalangan murid-murid. Justru, pengajaran dan pembelajaran tentang buli di sekolah merupakan satu langkah terbaik untuk memberi kesedaran dan kefahaman kepada murid-murid untuk mempersiapkan diri bagi mengelak daripada berlakunya gejala buli ini di sekolah. Buli adalah satu tajuk yang diajar dalam pendidikan kesihatan di sekolah rendah. Tajuk ini diajar dalam topik keselamatan tahun 1. Melalui pengajaran tajuk buli ini, murid diberi pendedahan tentang cara mengenali ciri-ciri pembuli, mangsa buli dan situasi buli. Mereka juga diajar bagaimana cara untuk mengelakkan buli supaya murid dapat melindungi diri daripada menjadi pembuli dan mangsa buli. Ya, tepat sekali dengan apa yang telah dikatakan oleh guru-guru tadi, dan itu juga apa yang kita akan belajar bersama-sama hari ini bersama saya Hanif Sean dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk Teras Didik TV KPM. Hari ini saya juga ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Nur Izan Diamond dari SK Batu 10 Lekir Perak. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, cikgu ada memberikan tugasan pada murid-murid di rumah dan dalam talian mengenai kita akan lakukan peta sedikit. Peta bulatan. Cikgu suruh senaraikan, murid-murid senaraikan perbuatan buli yang mereka tahu. Betul, cikgu. Okey, yang mereka pernah dengar atau mereka pernah tonton di dalam TV sebelum ni ya. Betul. Okey, jadi murid-murid dah siap belum? Dah siap ke? Okey, dah siap. Kalau dah siap, cikgu nak tengok, cuba angkat. Murid-murid dan talian cuba angkat jawapan anda. Angkat. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga. Kamu pandai buat peta bulatannya. Okey. Murid-murid di rumah juga boleh bandingkan jawapan anda dengan apa yang kita ada hari ini. Okey, cikgu nak tanya lah, nak suruh terangkan
Adam, cuba terangkan pada cikgu apa perbuatan buli yang Adam dapat dalam tu, yang Adam tulis. Angkat Adam. Angkat. Cubit, sepak, Cubit, tampar, cik, tendang, pukul. Cubit, sepak, tampar, Tendang, tendang, pukul. pukul. Semua yang ganas-ganas je, takut mendengarnya. Okey, cuba kita dengar Adib pula. Adib. Angkat Adib. Meram. Macam ni. Ya. Memukul, merampas, menyubit, menumbuk, mengejek, menyepak. ada lebih kurang juga mengejek tadi, juga ada tu tambahan, mengejek ada kan, ada mengejek. bertambahan mengejek. Okey, baik kita dengar Seri. Seri, apa yang Seri dapat? Pukul, ejek, mencuri, ugut. Ada Mengukut, ugut pun betul. termasuk dalam buli juga ya. Betul. Okey. Tidak semestinya fizikal saja juga mengugut, mengejek ya. Ya. Okey, Ryan, cuba Ryan. Minta duit, merampas, mencuri, mengugut, mengejek, menipak, memukul. Banyak dapatnya tu. Banyak tu juga saya pun dah risau dah saya dengar semua ni. Takutnya. Betul. Takut bila berlaku benda ni di sekolah. Betul. Kita takut akan keselamatan anak-anak ya. Betul. Okey, Mencuri Iqlil. pun tadi seperti yang Ryan sebutkan. Okey, ni kita dengar Iqlil. Tumbuk, menghina, minta duit, mengejek, memukul, tidak mau berkawan. Tak mau Tidak mau berkawan. berkawan. Tidak mau berkawan juga dikira sebagai buli juga ya. Seperti di pulau kan ya cikgu. Selalu memang dekat sekolah rendah, dekat sekolah kita jumpa, jangan kawan dia. Kalau kamu kawan dia, kita tak nak kawan kamu pula. Macam tu. Itu pun buli juga. Betul. Okey, Zarif. Mari tengok Zarif. Okey, Zarif sebut apa buli yang Zarif dapat? Perbuatan buli? Mencubit, mengejek, peras ugut, mencuri, tarik rambut dan memukul. Tarik rambut pun ada tarik juga rambut tu pun ada, tambahannya. ya. Saya pasti murid-murid di rumah juga boleh membandingkan jawapan anda bersama jawapan-jawapan yang kita dengarkan sekarang di murid dan talian cikgu. Dan saya rasa senarai tersebut agak menakutkan. Ya. Mungkin ada yang pandang ringan, pandang remeh, tapi sebenarnya saya rasa itu sangat bahaya dengan segala tindakan tersebut. Okey. Sekarang cikgu nak kenalkan jenis-jenis buli. Yang disebut oleh kawan-kawan kamu tadi ialah buli yang selalu mereka pernah nampak ataupun mereka pernah lihat. Jenis-jenis buli ini kita boleh bagikan kepada 4. Okey, pertama ialah buli fizikal. Buli fizikal ni ialah buli yang sering terjadi di sekolah rendah. Okey, buli fizikal yang tadi murid-murid sebutlah, menyepak, memukul, menendang, memijak, menumbuk atau perbuatan seperti merosakkan harta benda. Mencuri, benda, cikgu, merampas, memaksa melakukan sesuatu. Ini semua dilakukan secara berulang kali. Berulang kali. Sebab tu selalunya ada aduan daripada ibu bapa, cikgu, pensel warna anak saya hilang. Beli baru, esok hilang lagi. Beli baru, esok hilang lagi. Ini adalah disebabkan kadang-kadang barang-barang itu disorokkan oleh pembuli. Betul. Bukan sahaja kepada fizikal cikgu, tapi kepada kepunyaan pelajar tersebutlah. Mungkin beg dikoyak, pensel dipatahkan. Okey. Yang kedua, buli verbal ataupun lisan. Yang kata tadi ejek kan, mengejek. Itu ialah buli lisan. Buli lisan ialah buli yang disebut atau diperkatakan atau yang dituturkan. Buli ini dia tidak melibatkan kecederaan anggota badan, tetapi dia lebih kepada menyakitkan hati dan menyakitkan otak. Mental cikgu. Dia seperti mengejek, memaki, menghina, memalukan, atau yang sekarang ni body shaming. Betul. Okey, memalukan seseorang melalui perwatakan dia ataupun tubuh badan dia. Betul. Kan, gemuk ke, hitam ke, kan, semua ni. Sedangkan semua itu adalah kurniaan daripada Allah. Tuhan, daripada Allah kan. Tak payahlah nak ni kan. Tapi itulah yang dijadikan bahan untuk membuli melalui verbal atau lisan. Seterusnya ialah buli sosial. Tadi kata tak nak kawan kan? Itu ialah buli sosial. Buli sosial ini dia dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Okey, ramai-ramai satu kumpulan yang seorang ni tak ada siapa nak kawan kat dia.
Itu namanya buli sosial. Dia asingkan, tak nak kawan, pengasingan macam ni kan. Tidak mau berkawan, tidak menegur siapa, memulaukan. Ataupun meninggalkan sendirian. Betul. Seperti di fitnah ke cikgu, dia cakap, dia tu jahat, dia curi duit saya. Jujur kita tak nak lah pulaukan dia seperti itu, cikgu. Ya, betul. Dia kadang-kadang kalau ada kawan yang nak berkawan pun dia tak bagi. Kalau kamu berkawan dengan dia, kamu jangan kawan dengan kita orang. Macam itulah. Seperti dikawal, cikgu, detail segala tindakan dia. Jadi, buli sosial ni akan menyebabkan seseorang tu rasa rendah diri, macam terasing. Kenapa orang tak nak kawan dengan saya? Kenapa buruk ke saya macam ni? Itu kesan dia. Betul. Seterusnya ialah buli cyber. Yang ni jarang berlaku di sekolah rendah. Ada, tapi dia jarang. Dia lebih kepada buli dalam media sosial. Dalam Facebook ataupun dalam Twitter, dalam apalah yang media sosial yang berlaku sekarang ni lah. Dia berbentuk kepada memuat naik video atau gambar yang memalukan. Lepas tu komen yang menyebabkan sakit hati, yang menyebabkan macam geram, macam marah kan. Lepas tu komen yang tidak benar. Betul. Ini antara jenis-jenis buli yang ada lagi buli lain, tapi yang kebanyakan berlaku di sekolah rendah yang inilah. Betul. Saya pasti yang buli cyber ni juga agak terbaru, cikgu, dengan pemodenan teknologi sekarang, dengan penggunaan media sosial yang agak banyak sekarang. Ini saya rasa selalu berlaku. Di sekolah rendah, buli cyber ni tidak berapa kerap sangat terjadi, tetapi bila di sekolah menengah dia sudah mula tersebar luas. Jadi kena hati-hati, sebab tu kita nak murid kita belajar di sekolah rendah tentang buli cyber supaya bila mereka meningkat remaja nanti, mereka boleh menangani isu tentang buli cyber ni. Betul. Cikgu, saya pastikan kalau kita dah tengok jenis-jenis buli ni, kita juga ingin faham mengenai apakah punca-punca buli. Betul, cikgu. Saya pasti murid-murid dan talian di rumah juga tertanya-tanya, apakah punca-punca buli? Sebab kita dah tahu jenis-jenis buli. Kita tonton dulu video ini. Punca berlakunya buli di kalangan murid sekolah rendah adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Punca yang pertama disebabkan oleh pembuli ini ingin menunjukkan kekuatan diri mereka kepada murid yang lebih lemah, terutamanya murid yang kurang keyakinan diri dan juga murid yang pendiam di dalam kelas. Punca yang kedua disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Mungkin pembuli ini pada asalnya dia bukanlah seorang pembuli, tetapi dia berkawan dengan kelompok yang suka membuli. Lama-kelamaan akhirnya dia juga terpengaruh dan akhirnya dia memilih juga jalan untuk menjadi seorang pembuli. Punca yang ketiga adalah disebabkan oleh rasa cemburu yang timbul di dalam hati pembuli ini kepada kawan yang lebih disayangi oleh guru dan juga lebih disenangi oleh rakan yang lain. Jadi apabila timbul rasa tidak puas hati, rasa cemburu ini, maka pembuli ini memilih jalan untuk membuli mangsa tersebut. Punca yang seterusnya adalah disebabkan oleh kisah lampau pembuli ini. Mungkin pada asalnya pembuli ini adalah merupakan mangsa buli. Apabila sering dibuli, lama-kelamaan timbul rasa dendam di dalam hati pembuli ini, menyebabkan akhirnya dia menukar wajah, menukar karakternya atau menukar wataknya daripada mangsa buli kepada seorang pembuli. Saya rasa itu sangat menarik mengenai kisah lampau pun boleh mempengaruhi seseorang tersebut untuk menjadi pembuli. Tapi saya tentunya itu bukanlah patut jadi sebab untuk kita menjadi seorang buli, sebab kisah lampau itu harus membentuk kita. Kita harus ambil nilai-nilai moral yang kita boleh belajar dari kisah lampau tersebut untuk menjadi seorang yang lebih baik dan seorang yang boleh memupuk kebaikan antara kita semua dalam komuniti yang kita hidup ni, cikgu. Apa yang disebutkan oleh guru kaunseling tadi ialah punca-punca buli. Jika tidak ada punca, tak ada sebab kenapa murid itu jadi pembuli kan? Mesti ada sebabnya kan? Murid-murid kadang-kadang dia di sekolah rendah, kadang-kadang mereka tak tahu mereka membuli. Mereka tak sedar. Mereka tak sedar mereka sedang Pelakuan membuli. Itu adalah Pelakuan membuli. Mereka itu sebab mereka selalu nampak di rumah ada abang ke atau ayah ke melakukan seperti itu, ataupun dia tengok kawan dia ataupun jiran dia melakukan seperti itu. Jadi dia ingat perkara itu pun betul. Jadi sebab tu kita kena ajar murid, kena ingatkan dia yang macam mana rupa buli tu. Betul. Okey, sebab buli ni kenapa dia penting diajar? Sebab bila berlaku buli, dia akan meninggalkan kesan yang sangat negatif kepada diri murid itu. Sama ada pembuli ataupun yang dibuli, dua-dua kena. Betul. Apakah kesan-kesan tersebut juga? Dua-dua ada kesannya ya. Bukan kesan buli ni berlaku kepada mangsa buli, juga kepada pembuli sendiri juga? Kepada pembuli lah. Baik. Okay, kita tengok dulu kepada mangsa buli.
kepada mangsa buli. Apa yang akan mereka alami bila mereka dibuli? Okey, selalunya kesan buli ini dia akan berkait rapat. Maksudnya lebih, kalau kita tidak atasi buli ini, dia akan menjadi lebih teruk. Okey. Pertama, mangsa buli dia akan merasa rendah diri. Okey, dia selepas diejek, selepas dipukul ataupun selepas dimalukan, mangsa buli dia akan rasa rendah diri. Kenapa saya macam tu? Betul ke saya ni rupa saya buruk? Betul ke saya ni tak pandai? Betul lah dia. Lama-lama dia akan rasa rendah diri. Kenapa semua orang kata dia macam tu kan? Dia rasa rendah diri. Bila dia rasa rendah diri, dia akan timbul kesan yang kedua. Dia suka menyendiri. Lebih baik duduk seorang-seorang. Kalau pergi dekat kawan-kawan, nanti semua orang ejek dia. Betul. Okay, semua orang akan menyakitkan hati dia. Semua orang akan gelakkan dia kan. Jadi dia rasa macam saya tak sesuai lah. Sangat tak best lah kan. Betul. Selepas itu, dia akan sentiasa takut. Takut apa? Takut akan dibuli lah. Takut diserang. Kalau nak pergi sekolah, dia takut nanti orang akan ejek dia. Betul. Nak pergi sekolah, nanti mesti ada orang akan minta duit dia kan. Dia tahu dalam fikiran dia tahu perkara itu akan berlaku. Betul. Sentiasa berjaga-jaga, walaupun sentiasa takut. sebenarnya kadang-kadang tak jadi pun. Tapi perasaan itu akan sentiasa ada. Itu dia dalam minda tu. Okay, seterusnya bila dia rasa takut, dah tentulah dia akan tidak hadir ke sekolah. Dia akan cari alasan, tak nak pergi sekolah lah, sakit perut lah, pening kepala lah, demam lah, supaya dia tak pergi sekolah. Sebab kalau dia pergi sekolah, dia tahu dia akan dibuli. Jadi dia tak mau pergi sekolah. Bila dia tak pergi sekolah, Hanif, rasanya apa akan terjadi? Sorry. Mungkin pembelajaran tidak akan mencukupi, cikgu. Dia pelajaran merosot lah. Walaupun pada asalnya murid yang dibuli ni, mangsa buli ni adalah pelajar cemerlang. Betul. Kadang-kadang dia dulu selalu dapat A, tiba-tiba dapat C. Bila tak nak datang sekolah, tak nak belajar, dia dapat C. Jadi pelajaran merosot. Bila pelajaran merosot, apa akan jadi ialah dia akan menghadapi tekanan. Mak marah, ayah marah, cikgu marah. Kenapa tak buat kerja dulu sekolah? Dapat A, kenapa sekarang tak dapat A dah, kenapa cikgu? tak datang sekolah? Kenapa tak buat kerja? Macam-macam. Jadi bila semua orang marah dia akan jadi tekanan. Dan hinggalah akhirnya mereka berisiko mencederakan diri atau berfikir untuk membunuh diri. Ini yang paling teruk lah. Ada kes yang remaja lah. Dia sampai kepada tahap membunuh diri. Kalau kita tak nak lah murid kita jadi macam ni. Betul, kita tak mau murid kita jadi macam ni. Sebab tu kita ajar siap-siap supaya mereka boleh mengelakkan diri daripada jadi mangsa buli. Baiklah, apakah kesan kepada pembuli pula, cikgu? Kalau tadi kita kata pada mangsa buli kan, mangsa buli ni memang teruk lah kesan dia. Sangat kesian pada mangsa buli ni kan. Walaupun dibuli sikit-sikit, tapi dia kesannya akan sampai kepada hingga dia dewasa. Betul. Okey, seterusnya kepada pembuli pula. Okey, apa kesan pada pembuli? Pertama, dia rasa hebat, rasa gah. Dia lah rasa hebat. Orang lain tak rasa pun macam tu. Sedang dia rasa hebat, tapi orang lain rasa dia orang benci kat dia kan. Betul, cikgu. Dia rasa aku kuat lah, aku best lah, orang lain semua ikut kata aku. Kalau marah, semua orang tak berani lawan kan. Betul, cikgu. Lepas tu bila dia rasa diri dia hebat, dia akan jadi sombong. Hidung tinggi. Hidung tinggi, sombong. Jadi dia rasa macam dia lah raja kan. Okey. Bila dia sombong, dia tidak menghormati orang lain. Dia tak hormat kawan dia. Lepas tu lama-lama dia tak hormat cikgu. Betul. Lama-lama dia tak hormat pada ibu bapa pun dia tak hormat. Mungkin jenis cakap melepas, lakukan apa dia saja dia hilang rasa hormat. Cakap pun cakap bahasa yang kurang sopan, biadab kan. Okey. Lepas tu suka menimbulkan masalah. Sebab dia rasa dia hebat, kat mana-mana pun dia suka timbulkan masalah. Betul, cikgu. Okey. Lepas tu suka mendera. Jumpa kawan ni tarik rambut, jumpa orang dia bersepak, jumpa ni dia suka sebab dia rasa dengan melakukan perkara seperti itu dia nampak hebat, rasa berkuasa. Dia rasa berkuasa. Tu yang dia nak sebenarnya. Betul. Okay? Sedangkan dia tak sedar. Bila dia suka mendera macam ni, dia akan selalu melakukan kesalahan disiplin. Macam mula-mula tadi lah Hanif kan. Bila melakukan kesalahan disiplin, mereka akan dipanggil kepada guru disiplin kan. Asyik panggil ke bilik guru disiplin je dia. Betul. Panggil je dia. Asyik dia je. Lepas tu cikgu tu macam tak ada orang lain kan. Okey. Dan akhirnya dikenakan tindakan disiplin lah. Kalau di sekolah, tindakan disiplin untuk pembuli ni umpamanya dia lah buang sekolah.
Okey, kalau dilakukan berulang kali, selalunya kalau pertama kali dia akan diberi amaran lah. Okey, di kaunseling, diberi amaran, lepas tu buat lagi. Bila dah banyak kali, dia mungkin akan digantung sekolah ataupun dibuang sekolah. Saya pasti sebab kesan-kesan buli ni memang banyak. Seperti yang kita perhatikan, bukan sahaja pada mangsa dan juga pembuli tersebut ya. Dan kita harus tengoklah punca-punca buli tersebut. Dan lepas ni kita nak tahu macam mana kita nak cahatakan tidak. Ya. Kita akan sambung pertanyaan tersebut lepas kita berehat, cikgu. Kita akan belajar bagaimana ingin mengatakan tidak kepada pembuli. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Buli adalah perbuatan yang salah. Ia boleh mendatangkan kesan buruk kepada diri kamu. Kita harus cegah dan elakkan diri daripada menjadi mangsa buli. Jika kamu dibuli, ingat beritahu segera guru, ibu atau bapa. Buli ni ialah perbuatan yang tak memoral, yang tak patut berlaku di kalangan masyarakat kita. Terutamanya di peringkat sekolah rendah, menengah ataupun di peringkat pengajian tinggi sekalipun. Pihak sekolah ataupun pihak atasan yang bertanggungjawab perlu cakna sekiranya ada aduan tentang buli dari murid sekolah tersebut. Kepada ibu, saya rasa amat bersyukur bila mengetahui topik tentang gejala buli ini ada diajar dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan di sekolah rendah. Melalui pengajaran ini, anak-anak saya dapat mengetahui tentang maklumat tentang buli seperti punca buli dan kesannya. Ini dapat membantu mereka melindungi diri dari menjadi mangsa buli atau menjadi pembuli. Lega rasanya bila anak-anak saya tahu apakah tindakan yang perlu mereka lakukan bila mereka dibuli. Kembali bersama kami di Teras Didik TV KPM dan hari ini kita sedang membincangkan mengenai buli dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan ya. Dan sebelum kita berehat tadi, kita juga telah perhatikan jenis-jenis buli, juga kesan-kesan buli kepada mangsa buli dan pembuli juga. Bukan dekat mangsa saja tetapi kepada pembuli juga ya cikgu. Ya. Dan kejap lagi kita sebenarnya ada soalan cikgu daripada murid soalan dalam tadi dari Zarif ya. Zarif nak tanya apa tadi Zarif? Tanya soalan. Ya. Yang satu kita nak tolong pembuli ke mangsa buli? Yang mana satu nak tolong penting ya? Saya sebab sebab dua-dua ada kesan kan? Dua-dua ada pembuli kesan. pun ada kesan dia, mangsa buli pun ada kesan. Kalau ada nak tolong yang mana? Saya rasa penting tolong dua-dua tu cikgu. Kalau tolong mangsa buli, dia akan tolong kerana mereka telah trauma dengan keadaan yang mereka telah alami. Pembuli tersebut pula untuk kita elakkan daripada pembulian itu berlaku. Betul kata Hanif tu ya. Kita kena tolong dua-dua. Mangsa buli kita kena tolong, pembuli pun kita kena tolong supaya mangsa buli ini tidak akan terus mendapat kesan daripada buli tadi dan pembuli itu akan berhenti daripada terus menjadi pembuli. Jadi kita akan bantu kedua-duanya supaya mereka dua-dua boleh menjadi murid yang lebih baik. Betul cikgu. Tadi cikgu, saya nak tanya juga, jika saya dibuli, macam mana saya nak mengatakan tidak ni? Saya katakan, oh tidak, saya tak nak dia buli. Adakah itu caranya? Nanti kita tengok ya. Okey, patutkah kamu biarkan saja diri kamu daripada terus dibuli? Okey, murid-murid, patut tak kita biarkan diri kita dibuli? Tidak. Tidak. Tak ya. Kita mesti berkata tidak. Okey, macam mana cara nak berkata tidak? Okey.
Kemahiran berkata tidak kepada buli ni. Kemahiran berkata tidak kepada buli ni dia ada dua. Satu ialah dengan perkataan. Dengan perkataan. Yang kedua ialah melalui perbuatan, tingkah laku kita. Apa yang akan kita lakukan. Bukan cakap je. Cakap je tak nak, tak mahu apa. Pun tak boleh, kena berlaku dengan perbuatan. Kita tengok untuk berkata tidak. Sebutlah. Yang melalui perkataan tu kena sebut. Jangan buli saya. Pergi dari sini. Saya tak suka. Kena sebut dengan tegas. Seterusnya kita melalui tindakan. Bila kita kena buli, beritahu orang yang lebih dewasa. Beritahu ibu bapa, beritahu guru, beritahu kawan-kawan, sesiapa saja. Betul, kena beritahu. Pihak berkuasa. Ya, supaya kita boleh mendapat bantuan. Seterusnya, jangan bersendiri, cari kawan. Kita dah tahu kalau kita bersendirian, kita akan kena buli. Jadi jangan duduk seorang-seorang. Kena sentiasa duduk bersama kawan bila berada di sekolah. Betul. Seterusnya, elakkan situasi buli segera beredar. Ini jangan jumpa pembuli lah. Kalau tiba-tiba kat sekolah, nak pergi jumpa pula pembuli juga. Kalau kita nak jalan, tiba-tiba kat depan tu ada pembuli. Janganlah kita tempuh pembuli tu, kita konar tempat lain. Kita lalu jalan lain supaya kita tak bertemu dengan pembuli tu. Jadi dia tak ada peluang untuk membuli. Seterusnya, bina keberanian, yakin diri. Kalau boleh, belajarlah asas membela diri supaya bila pembuli tu dah kita boleh kita tunjuk keberanian diri. Betul. Kita jadi pembuli tu pun takutlah. Pembuli selalunya dia akan membuli orang yang lebih lemah daripada dia. Betul. Tapi kalau pasal-pasal dah kena, mesti kan. Saya setuju dia juga. Tapi kalau kita belajar asas bela diri tu, jangan pula kita gunakan itu untuk menyerang orang lain. Betul. Kita guna untuk membela diri. Bak kata orang, jangan kita pula jadi pembuli pula kan. Mentang-mentang kita kuat, kita pula nak jadi betul. Pembuli. Itu sangat penting, cikgu. Jangan buli, elakkan buli. Ini yang kita perlu buat untuk mengelakkan buli. Bila berlaku gejala buli di sekolah, semua pihak kena memainkan peranan untuk mengelakkan daripada buli ini berlaku. Macam mana kita nak elak daripada buli ni? Yang pertama, jika kamu ialah pembuli. Kamu dah tahu, kamu dah belajar. Oh, rupanya saya ni pembuli. Tadi dah tahu maksud pembuli kan? Oh, rupanya saya ni pembuli. Tak tahu pun sebelum ni saya pembuli. Bila kamu tahu kamu ialah pembuli, apa perlu kamu buat? Hentikan perbuatan itu serta-merta. Jangan buat dah. Tanpa dipersoal juga. Ya, jangan buat dah. Ataupun bila kamu dah berhenti, minta maaf dekat mangsa yang pernah jadi mangsa kamu tu kan, sesiapa kan. Lepas tu tukar cara kamu ataupun yang kamu rasa diri kamu tu hebat sangat, tukar daripada membuli kepada sesuatu perkara yang lebih baik. Contohnya tolong orang ataupun jadi wakil sekolah dalam sukan. Betul. Boleh jadi lama-lama kan bila dalam sukan tu boleh jadi pemenang pingat emas. Betul, sukan Olimpik kan. Boleh, Masa tu kalau kita jadi pembuli, orang semua benci kan. Tapi bila kita mewakili macam tu, kita mengharumkan nama sekolah, semua orang suka. Betul, cikgu. Semua orang bangga. Cikgu bangga, mak bapak bangga, makcik kantin pun bangga. Tahu? Seperti yang cikgu katakan tadi, pembuli ni mungkin dia rasa diri dia hebat. Tapi tak apa, gunakan kehebatan tersebut, cikgu, untuk ke arah kebaikan dan juga kita mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu sangat penting. Jadi suri teladan. Jika kamu ialah mangsa buli, apa nak buat? Baca tadi lah, bina keyakinan diri, mesti berani. Gunakan kemahiran berkata tidak. Yang kita dah buat tadi kan, berkata tidak tu. Lepas tu laporkan jika kamu dibuli. Seterusnya, jika kawan kamu ialah pembuli, apa perlu kamu buat? Minta dia hentikan. Lepas tu jangan ikut dia. Betul. Kalau dia sedang membuli, kamu jangan turut serta. Sebab kalau turut serta, kita pun jadi pembuli juga. Laporkan perbuatan buli. Jangan pula kawan dia pembuli, dia pergi buli pula yang kawan dia pembuli tu. Untuk berhenti, jangan. Ada cara yang elok, yang sebenarnya. Bukannya dibuli balik pembuli tu untuk berhenti, jangan. Kita kena, setiap kali berlaku kejadian buli, kita kena laporkan. Betul. Mesti laporkan. Besar ke kecil ke siapa, kena laporkan. Seterusnya jika kawan kita ialah mangsa buli. Ini penting ni. Jangan biarkan dia bersendirian. Kita bantu dia, beri kata-kata semangat, lepas tu jadi pendengar yang dipercayai. Lepas tu jangan lupa laporkan perbuatan buli. Itu sangat penting. Dan yang akhir sekali ialah jika kamu berada dalam situasi buli, kamu bukan pembuli, bukan mangsa buli.
Kawan kamu tak ada yang jadi pembuli, pun bukan tak ada kawan yang masa buli, tetapi tiba-tiba kamu berada di situasi buli. Dekat depan kamu ada orang yang sedang melakukan buli. Apa perlu kamu buat? Jangan gelak ataupun ikut serta dalam situasi buli tu. Okey? Lepas tu minta pembuli hentikan kalau kamu beranilah. Boleh minta pembuli hentikan. Kalau tak berani jangan buat. Okey? Dan yang penting laporkan dengan segera. Baiklah cikgu, saya rasa itu sangat penting ya kalau kita sebagai mangsa buli, kita sebagai pembuli ataupun kita sedang menyaksikan keadaan pembulian tersebut. Yang penting sekali lagi laporkan dengan segera kepada ibu bapa ataupun pihak berkuasa. Dan sebentar lagi nanti banyak benda yang kita telah ketahui cikgu mengenai mengatakan tidak. Ya, jangan buli, elak buli, pegang motor tersebut. Dan kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kita akan balik di Teras Didik TV KPM. Cuba buat ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Teras Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan mengenai buli. Mungkin nampak seperti ceria semua, tetapi ini tidak boleh dipandang remeh kerana buli ini adalah subjek yang
topik yang sangat penting kerana kita tidak ingin menjadi seorang pembuli dan juga kita tidak ingin jadi mangsa buli. Kita kena kenal apa buli tersebut. Dan hari ini dengan segala perkenalan buli tersebut, kita sedang bersama dengan tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Nur Izan Diamond dari SK Batu 10 Lekir Perak. Cikgu, ketika kita berehat tadi kan sebenarnya kita ada peti aduan buli ni. Kita ada menerima aduan buli dalam peti aduan buli ni. Dan kita ada menerima aduan, Cikgu. Saya akan bacakan aduan ni satu persatu. Boleh tak, Cikgu? Ada beberapa situasi di sini ya. Ada beberapa situasi buli. Kita boleh minta murid-murid kita di talian untuk menjadi ejen penyiasat buli ni dan memberikan kita mengenal pasti adakah yang diadukan ini sebenarnya buli atau tidak. Dan boleh beritahu tindakan yang selanjutnya. Betul. Yang boleh dilakukan. Ini sangat penting untuk mengenali situasi buli ataupun bukan buli. Baiklah, situasi yang pertama, murid-murid dan talian sudah sedia? Baik, abang akan baca. Situasi pertama yang kita ada. Kawan baik kamu selalu meminta kamu membuat kerja sekolahnya dengan alasan kamu lebih pandai daripada dia. Dia juga menyuruh kamu merahsiakan daripada cikgu. Kamu rasa perbuatannya itu salah. Ni apa, cikgu? Buli ke bukan buli? Adakah buli atau bukan buli? Mari kita tengok adik kita jawab. Okey, semua menjawab itu adalah buli. Buli. Jadi ini memang buli. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apakah tindakan yang sepatutnya kamu ambil bila berlaku situasi seperti ini? Okey. Sri? Ya, Sri. Katakan tidak. Katakan tidak. Kalau kawan kamu tu suruh buat kerja untuk dia, kata tak mau. Ini kerja kamu. Lagi apa yang Seri boleh lakukan? Lapor pada guru. Laporkan kepada guru. Bagus, Seri. Terima kasih, Seri. Baik, itu sangat penting ya. Baiklah, situasi kedua ya. Saya rasa semua dah bijak-bijak ni jadi ejen penyiasat kita hari ini. Situasi yang kedua. Seorang murid lelaki sering mengejek dan merendahkan kamu di hadapan orang lain. Perbuatannya menyebabkan rakan kamu yang lain selalu mentertawakan kamu. Kamu berasa sangat sedih. Ini buli ke bukan buli? Buli atau bukan buli? Semua jawab, jangkat kad ya. Semua jawab buli. Bagus ejen-ejen penyiasat kita. Betul, ni. ejen penyiasat cemerlang ni, jawab cikgu. Buli. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apa tindakan yang perlu kamu lakukan bila berlaku keadaan seperti ini? Ada orang suka ejek kamu ni. Siapa boleh jawab? Jangan buli saya. Siapa jawab tu? Adam Apa dia, Adam? Jangan buli saya. Jangan buli saya. Katakan tidak. Jangan buli saya. Lagi Adam boleh buat apa, Adam? Lapor pada guru. Lapor pada guru. Jika situasi ini berlaku di sekolah, kamu kena lapor kepada guru secepat mungkin. Kena ingatkan pada murid-murid bila berlaku kejadian buli di sekolah, kena lapor dengan segera. Janganlah dah seminggu baru nak bagi tahu. Ada orang tu selepas 20 tahun baru bagi tahu cikgu. Betul. Dia kena buli kan. Kalau boleh berlaku terus beri tahu, terus lapor. Betul. Cikgu, saya ada persoalan. Kita selalu menekankan mengenai melapor kepada guru. Ya? Mungkin murid-murid ada yang tertanya, adakah kita lapor kepada guru yang kita kenal ke ataupun lapor kepada guru yang pertama yang kita jumpa ketika situasi tersebut berlaku atau pergi ke guru disiplin? Siapa guru yang perlu kita laporkan ni? Selalunya kita ajar murid di sekolah, jika berlaku apa-apa perkara yang memerlukan mereka melapor kepada guru, pertama ialah mereka boleh lapor kepada guru yang mereka percayai. Selalunya guru kelas lah. Guru kelas. Sebab guru kelas ni dia macam ibu bapa. Boleh lapor pada guru kelas. Kalau tak nak pada guru kelas, boleh terus kepada guru disiplin ataupun mana-mana guru yang murid rasa selesa. Sesiapa pun, sebab semua guru adalah guru disiplin sebenarnya. Jadi boleh melaporkan kepada guru jika berlaku kejadian buli ni. Okey? Baik, cikgu. Baik, kita ada situasi seterusnya daripada aduan kita. Baiklah, murid-murid di rumah, di dalam talian juga sudah bersedia? Baik, abang baca. Kawan kamu telah mengambil pensel warna kesayangan kamu tanpa kamu sedari. Kamu berasa sedih. Esoknya, kawan kamu memulangkan semula pensel warna itu. Dia minta maaf kerana tidak sengaja terambil pensel warna tersebut. Ni buli ke bukan buli ni? Apa kata ejen penyiasat kita? Buli atau bukan buli? Semua angkat bukan buli. Memang kawan kamu tu terambil, tetapi dia tidak sengaja dan dia telah memulangkan semula dan meminta
maaf. Okey? Betul cikgu, saya setuju kerana cikgu katakan tadi kalau buli ni dilakukan secara sengaja seperti berniat. Ya. Baik cikgu, kita sudah hampir ke penghujung rancangan ni cikgu. Boleh kita dapatkan rumusan apakah yang kita telah pelajari dalam topik buli hari ini? Okey. Untuk rumusan seterusnya yang terakhir, okey, kita nak cikgu nak bagi rumusan berdasarkan carta ni ya, tentang buli. Ini adalah fakta-fakta tentang buli yang semua orang perlu tahu. Yang pertama ialah buli adalah sesuatu yang salah. Apa pun alasan, kita tak boleh melakukan buli. Dia salah. Niat tidak menghalalkan cara. Walaupun kadang-kadang kita kata kita membuli tu sebab nak ajar dia ataupun kita nak ni dia. Tapi dia adalah sesuatu yang salah. Yang kedua ialah dia disengajakan. Perbuatan buli mesti disengajakan, yang macam kita cakap tadi, berulang dan menyakitkan hati. Seterusnya, perbuatan buli boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Okay, sesiapa sahaja boleh melakukan buli dan sesiapa juga boleh menjadi mangsa buli. Jadi kena berhati-hati. Seterusnya, buli boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Tadi kan ada 4 jenis buli kan yang kita dah belajar tadi kan. Ada 4 jenis buli. Jadi dia boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Okey. Seterusnya buli juga boleh berlaku bila-bila masa, bukan di kawasan sekolah saja ya. Kadang-kadang lepas balik sekolah, kadang-kadang dekat kawasan rumah, dekat dalam media sosial pun boleh kan. Bila-bila masa saja boleh berlaku buli, dan seterusnya boleh berlaku di mana-mana sahaja. Jadi murid-murid, cikgu nak ingatkan kepada murid-murid, ibu bapa dan juga guru-guru. Okay, bila berlaku kesalahan buli, sebab buli adalah kesalahan berat. Okay, dia dikategorikan sebagai jenayah. Jadi bila berlaku buli, murid-murid perlu melaporkan dengan segera. Perlu melaporkan. Cikgu tegaskan lagi sekali, perlu lapor dengan segera. Beritahu supaya cikgu boleh bantu orang lain, boleh bantu untuk kita menangani masalah buli ini. Betul cikgu, saya setuju itu, kita harus laporkan dengan segera, dan juga yang sangat penting, kita sebagai kawan, kita sebagai ibu bapa, kita harus kenal kesan-kesan buli tersebut kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita, supaya kita tahu mungkin dia tidak mengatakan dia sedang dibuli, tetapi kita kenali simptom-simptom buli tersebut, kesan-kesan buli tersebut. Betul cikgu. Baiklah, hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita, iaitu Cikgu Nur Izzan Diamond, guru pendidikan kesihatan dari SK Batu 10 Lekir, Perak. Terima kasih cikgu hari ini. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian, iaitu dari SK Batu 10 Ahmad Zainul Adib, Iqlil Yusra dari SK Methodist ACS. Ya, kita ada Dini Seri Andilia dari SK Methodist Air Tawar. Juga kita ada Muhammad Adam Ashraf, SK Lumut. Kita ada Muhammad Ryan, dan terakhir SK Seri Selamat, kita ada Muhammad Zarif. Tahniah kepada murid-murid dalam talian. Tahniah juga kepada murid-murid di rumah kerana sentiasa bekerjasama kami untuk mengenali buli, mengenal pasti apakah kesan-kesan buli, jenis-jenis buli dan punca-punca buli. Yang penting cikgu, apa yang kita ada ni, jangan buli, elak buli. Betul jangan cikgu? Jangan buli, elak buli. Jangan buli, elak buli. Itu sangat penting. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Kita jumpa lagi di Teras Didik TV KPM. Terdiri daripada dua, iaitu buli psikologi dan buli secara fizikal. Buli psikologi terdiri daripada ejekan dan gelar-menggelar dan sebagainya, manakala buli fizikal adalah seperti memukul, tendang dan sebagainya. Cara mengatasi masalah buli adalah pertama, dengan cara melaporkan diri kepada guru dan dengan kadar segera. Kedua, menulis surat secara rahsia tanpa identiti kepada pihak sekolah. Ketiga, rujuk kepada orang yang dipercayai. Dan keempat, melalui kaunseling yang diadakan di sekolah. Kebiasaannya, tindakan membuli yang mengakibatkan kecederaan boleh dituduh mengikut Seksyen 323, 324 Kanun Keselesaan, dan kesalahan berkaitan atau isyarat yang bermaksud mengaibkan penghormatan seseorang di bawah Seksyen 509 Kanun Keselesaan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 324, perlu hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda boleh dikenakan mengikut Seksyen 325. Didik TV KPM.